Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita kumpul lagi setelah mana seminggu beraya, dan semua tak terima daripada saya tuan sekalian segala amal soleh yang kita buat dalam bulan Ramadan. Semoga kita jadi orang yang kembali kepada Allah dan juga orang yang berjaya dengan syurga Allah Taala akhirat nanti. Amin. Baik. Okey, bersambung tajuk kita itu berkenaan dengan sahih tanda-tanda kiamat. Kali terakhir kita bincangkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita bacakan, itu daripada Sahih Muslim, yang Nabi nyatakan u'dul sittan, kiralah 6 perkara baina yaday sa'ah, sebelum berlakunya kiamat. Di hadapan kiamat ada 6 perkara. Yang pertama disebut adalah mauti, kematianku. Kemudian Nabi kata fatuh Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Kita bincang hari itu sampai penaklukan Baitul Maqdis. Yang kita terangkan bahawa sebenarnya pembukaan tersebut telah berlaku kali pertama pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke 15 Hijrah. Jadi bila mana Umar bin Khattab anhu dia takluk Baitul Maqdis, maka terrealisasilah untuk kali pertama janji Nabi SAW tu. Mana itu para sahabat Nabi SAW bila dengar janji Nabi itu, diorang pun kejar apa yang boleh mereka realisasikan. Cuma sekarang ni nak ulang balik penaklukan tu. Nanti kita ada hadis yang lain insya-Allah yang berkaitan tajuk yang sama. Itu berkaitan dengan Nabi kata la taqumu sa'ah hatta tuqatil yahud, kamu takkan berlaku kiamat sampai kamu merangi orang Yahudi, dan hatta yaqulu syajar wal hajar, sampai berkata nanti batu dan juga pokok, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim wahai Abdullah, ta'al, mari sini, ada Yahudi, ni ada orang Yahudi khalfi, di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia. Ini peringkat yang terakhir nanti bila mana selepas turunnya Isa alaihi salam dan datangnya kumpulan daripada Yahudi yang menjadi tentera Dajjal. Ini tajuk yang lain insya-Allah kita bincangkan nanti. Tapi yang ini yang kita dah lepas hari itu adalah bagaimana Baitul Maqdis ni ditawan setelah mana menang umat Islam kuasai, terlepas balik pada tangan musuh. Yang mana kita kata lepas jatuhnya lemah kerajaan Abbasiyah dan kemudian munculnya kerajaan Fatimiyah di Mesir, Syiah, dan mereka yang melepaskan Baitul Maqdis kepada tentera salib daripada Eropah dan menyebabkan hilangnya penguasaan umat Islam di sana. Kemudian ditakluk balik oleh Saladin Al-Ayyubi, kemudian terlepas balik, kemudian ditawan balik dan berakhir dengan selepas daripada kompromi yang diberikan oleh kerajaan Osmaniyah terhadap kuasa kerajaan Eropah atau Britain, dari mana dia bawa masuk ketika tu Yahudi daripada Eropah kerana sebab pembunuhan mereka oleh Hitler, so dipindahkan ke Palestin. Ini semua perancangan yang dibuatlah. Memang kita tak nafikan perancangan mereka ada, tapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala punya janji itu lagi benar. Sebab Allah Ta'ala janjikan kita akan perangi mereka, dan itu akan jadi insya-Allah. Baik, hari ini kita akan masuk yang keempat, tajuk keempat, tapi dia daripada hadis Nabi itu adalah nombor 3, iaitu mautan ka qasil ghanam, kematian seperti sesama kambing. Orang Melayu kita panggil sampah. Kadang-kadang kita tengok kat ayam kena sesama ayam, mati banyak kan. Macam ni juga dia kata Nabi sebutkan berkenaan dengan kematian yang berlaku pada kalian nanti. Kira ni satu perkara, lepas mati aku, kemudian Baitul Maqdis ditakluk, kemudian akan berlaku kematian di tengah-tengah kamu, yang Nabi sebutkan seperti penyakit sesama kambing. Dia kata kat sini telah beritahu Nabi SAW bahawa kematian yang banyak. Ada juga macam kematian terkejut. Macam zaman kita sekarang ni kan banyak orang terkejut dengan mati mengejut dipanggil maut faja'ah. Itu pun tanda kiamat juga. Nabi sebutkan
berkenaan dengan antara tanda kiamat adalah mati mengejut. Banyak berlaku mati mengejut. Tapi ada juga para ulama terjemahkan yang maksud peperangan berlaku, pembunuhan berlaku banyak. Zaman dahulu peperangan berlaku kalau mati 70 orang tu besar dah. Tapi sekarang kadang mati ratusan ribu, puluhan ribu, juta-juta pun tak ada masalah. Orang tak ada macam kisah sangat. Tapi ala kulli hal, mana-mana interpretasi tadi, kita kata kematian yang banyak, tapi Nabi kaitkan dengan satu perkara lain. Bahawa Nabi kata bahawa Nabi beritahu, Nabi SAW beritahu tentang kematian yang banyak sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat, dan juga petunjuk terhadap hampirnya berlaku kiamat. Fafi hadis, dalam hadis Auf bin Malik yang kita bacakan, kita sebutkan tadi, radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada beliau, Nabi kata, udud sitan, kirilah 6 perkara baina yaday sa'ah, sebelum kiamat. Di hadapan kiamat ada 6 perkara. Nabi kata mauti, pertama sekali mauti, kematianku. Dan Nabi kata thumma fatu Baitul Maqdis, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Thumma mautan, kemudian kematian. Ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam, yang dia akan meragut nyawa pada kalian seperti mana sesama kambing. Sesama kambing, penyakit sesama kambing. Sekarang orang Melayu kita panggil sampar. Kalau ayam kena penyakit sampar tu datang, musim tu datang, satu kampung tu habis. Semua sekali, tak ada yang selamat. Kan dia semua keluar kat hidung dia air, kemudian dia pun sakit. Nabi kata itu akan berlaku nanti. Thumma, kemudian ila akhir. Hadis ini sebenarnya dikedepankan oleh pengarang buku kita sebab Nabi sebut thumma. Nabi sebut kemudian. Dalam bahasa Arab dia sebut kemudian, thumma, dia masuk ada tertib. Ini jadi, lepas tu ini, lepas tu ini, lepas tu ini. Adapun tentang yang 10 perkara Nabi sebutkan tentang berlakunya kiamat, yang sebutkan anda Dajjal, berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, berkenaan dengan gempa daripada timur, daripada barat dan daripada tanah Arab, terbit matahari dari barat. Nabi tak sebutkan sequence, Nabi sebut dan. Sedangkan yang ini, hadis ni, dia datang dengan lafaz thumma. Dan dalam bahasa Arab bila sebut thumma ni, dia ada sequence, dia ada tertib, cuma dia ada jarak. Tertib dengan jarak. Kalau dalam penggunaan fa, dalam bahasa Arab fa, contoh saya kata akal tu fasyaritu, saya makan lantas saya minum. Dia berbeza dengan akal tu thumma syaritu, saya makan kemudian saya minum. Kalau fa tu dia segera makan terus minum, makan terus minum. Tapi kalau anda kata thumma, dia mungkin ada jarak, mungkin sejam, mungkin lewat, mungkin lebih, wallahu alam kan. Tapi macam tu. Sebab tu Nabi sebutkan thumma kat sini, para ulama faham berkenaan dengan tertib. Okey. Kalimah mautan yang disebut dalam hadis Nabi SAW dengan dhammah mim, dan juga wasukun waw atau fathah mim, mautan ataupun mautan, dengan dhammah mim atau fathah mim, dan juga mati waw, mau atau mu. Dia adalah kematian yang banyak terjadi, menjadi mati dengan banyaknya, bukan mati satu tapi mati dengan ramai. Wa uqas pula yang Nabi kata mautan ya'khudukum ka'uqasil ghanam. Uqas tu pula adalah dengan dhammah ain, uqas, dengan ditakhfifkan, tak ada sabdu bagi qaf, dan ba'du yuqaddimul qaf al ain. Ada kalimah sebut uqas, ada sebut qu'as, ada lafaz datang dengan qu'as ataupun uqas. Dia kata kat sini, dia ala kulli hal, walau bagaimana sekalipun keadaan sebutan dia, daun, dia adalah penyakit, ya'khudud dawaba, dia akan merabut nyawa binatang-binatang, fayasilu fi unufiha syai', lalu mengalir di hidung dia sesuatu, fatamutu faj'atan, lalu dia mati mengejut, binatang mati mengejut. Qala Ibn Faris, berkata Ibn Faris, pengarang kitab Mu'jam Maqais Lughah, dia kira ulama bahasa ulama kamus bahasa Arab. Dia kata macam disebut oleh Ibn Hajar Asqalani, uqas ni adalah penyakit yang meragut ataupun kena kepada dada. Dia seolah-olah mematahkan tengkuk, teruk sangat, nak bernafas macam tengkuk tu patah. Memang apa dia kata macam penyakit dia panggil apa, sebelum daripada COVID-19 ni, sebenarnya dulu yang diorang kata dekat apa yang penyakit sesama unta tu, yang sampai orang Malaysia dilarang daripada pergi ladang tu kan, benda tu kena, dia akan mati. Dia sebenarnya virus yang sama,
Cuma variasi yang berbeza. Yang kita sebenarnya ni sebut 19 tu sebab ditemui tahun bila. COVID-19 tu sebab bila ditemui. Bukannya masalah 19 tu ada apa konspirasi apa ahli hadis atak asyar ke geng-geng apa Quraniun kata nombor 19 ni besar, ada kaitan dengan ini dengan itu, tak ada sebenarnya. Dia sebenarnya macam kita sebutkanlah, benda ni bukan berlaku sekali. Kalau tuan buka dalam sejarah umat Islam, kematian yang berlaku yang dekat kisah kita bincang ni, yang disebutkan lepas Baitul Maqdis ditakluk, kematian berlaku pada kamu. Jarak dia kira dalam tempoh yang tak jauh daripada lah. Kalau depan lagi zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, penyakit macam ni lagi dahsyat berlaku. Ada dipanggil Ta'un Jarif yang berlaku di Baghdad tu, sampaikan penduduk Baghdad tu satu hari mati hampir dekat ratusan ribu orang. Hari ketiga keluar tu tak ada orang dah nak mati. Dan tinggal siapa, tak ada siapa. Bahkan tak ada rekod sebab apa? Tak ada tukang catat. Pasal mati ramai sangat. Siapa yang hidup boleh cerita, siapa tak hidup nak cerita apa? Ada sampaikan satu wabak ni zaman Bani Umayyah, akhir zaman Bani Umayyah, dia mati orang perempuan je, orang lelaki tak mati. Pelik kan, jadi macam tapi benda tu boleh berlaku. Masalah variasi yang tak jadikan. Dan sebenarnya memang kalau kita ikutkan keadaan apa penyakit ni datang dan pergi tahun demi tahun, 1800 dulu ada jadi kes, dan datang tahun ni jadi balik. Sebenarnya benda tu memang berulang. Dan bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan zaman umat Islam dahulu, kes wabak penyakit ni berlaku dengan banyak ketika mana berlaku peperangan dengan banyak. Sebila banyak peperangan berlaku, banyak mayat-mayat yang tak sempat diuruskan dan mati bergelimpangan. Daripada mayat-mayat tadilah munculnya penyakit yang baru sebenarnya. Di zaman Bani Umayyah, pasal perluasan jajahan berlaku dengan sangat cepat. Pada zaman mereka sebenarnya berlaku keadaan tadi dengan banyak. So dia sampaikan apa, diorang kata perang dekat Iraq, wabak tu sampai ke Syam. Perang tu dekat Iraq, tapi dia punya hawa penyakit tu sampai ke Syam. Macam tu keadaan-keadaan lain. So sebenarnya dia adalah sunnatullah yang Allah jadikan. Cuma untuk para sahabat ketika mereka hidup, benda tu tak nampak kelihatan, tak ada lagi. Cuma Nabi beritahu akan jadi. Ini yang kita bincang yang akan jadi kepada para sahabat. Adapun selepas daripada para sahabat, banyak lagi berlaku sebenarnya. Cuma kita tak baca sejarah. Hatta kalau kita tengok gambar-gambar lama tahun 1900 dahulu, dan 100 tahun sebelum kita, memang dah ada berlaku dekat kawasan dunia ni berlaku. Pakai mask macam kita pakai sekarang. Kucing pun dah pakai. Ada gambar tu, gambar lama kucing pun pakai. Bukan sekat orang, kucing pun dipakai kan. Tapi benda ni akan lupa lah. Kita akan sampai sebengkat, kita akan lupa. Macam tsunami Aceh ketika berlaku, 2 tahun 3 tahun pertama semua orang ingat lagi. Sebab kita pun batal sambutan tahun baru, kita pun tak batal sebab ketakutan tengok apa yang Allah Ta'ala jadikan. Tapi lepas beberapa tahun hilang perasaan tadi, kita buat balik. Lompat-lompat konsert dekat Dataran Merdeka, hari tu stop, lepas tu buat balik. Jadi ni kena faham, maksud dia memang Allah Ta'ala jadikan kita peringatan masa demi masa, dan kadang-kadang benda ni akan memberikan kesan pada jiwa untuk tempoh tertentu. Kemudian nanti satu peringkat generasi akan datang lupa, buat balik. Macam tu keadaan dia. So itu sebenarnya yang kita panggil apa sebagai wabak penyakit ni. Dia bukannya benda yang jadi sekali, bahkan boleh jadi berkali-kali. Dan perlu diingat, ni sekarang ni masalah bila kita dah sampai peringkat Allah tak jadikan lapang dan bebas. Memang betul kita dengar 3-4 hari lepas ada China buat lockdown di Shanghai dan sebagainya, tapi lockdown tadi adalah bersifat sementara, 5 hari 3 hari sahaja. Tapi ada orang kita dah mula start sebarkan balik konspirasi. Dia kata ini tengok apa akan jadi. Tuan-tuan sekalian, musuh Islam buat konspirasi itu betul, benar. Memang diorang takkan redha dengan kita, itu biasa. Benda itu akan berulang berlaku. Hatta zaman Nabi hidup pun konspirasi terhadap Rasulullah SAW pun bersepah. Cuma jaya tak jaya perbuatan mereka tu, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita ni kalau nak takut dengan manusia, biar logik sikit. Jangan kita sampai kita macam tak ada Tuhan. Sebagian orang kadang-kadang kita sedih, ustaz-ustaz pun ada yang terlibat benda-benda macam ni. Takutkan kepada manusia, lebih takutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam Islam ni tak ada benda, tak ada penyelesaian. Kalau kita ada masalah tadi, apa kita nak buat? Ceritakan nanti kena vaksin lagi lah, kena sekian lagi lah. Tapi last sekali tak ada penyelesaian. Sebarkan dekat media sosial, takutkan orang menggelupur, kita pun sengih seorang.
tengok orang kelam kabut. Ini penyakit yang kena buang, yang ada pada manusia, yang suka tengok orang ramai jadi menggelupur beli makanan. Saya baru ni lah menggelupur tentang hari raya. Orang cakap dah hari raya tengok anak bulan. Dan memang Nabi SAW sebutkan berkenaan berpuasa kan tengok anak bulan, berhenti puasa tengok anak bulan. So tengok anak bulan lah. Yang pergi tengok orang ni kata orang tu kata kenapa? Memang tak boleh awal. Ada orang kata kenapa tak bagi tahu awal? Sebab Nabi kata puasa kerana nampak anak bulan, berhenti puasa pun kerana nampak anak bulan. Bukan sebab kalender kuda. Pelik betul kadang. Marah Jabatan Agama Islam kenapa tak bagi tahu awal. Pelik kan? Tahu apa ya? Lepas tu kemudian kedua, masih lagi punya kecoh. 29 hari ke 30 dalam Islam. Bulan dalam Islam 29 atau 30. Ada bulan 30 hari, ada bulan 29 hari. Dia bukan tetap. Dia bukan macam kalender Gregorian yang tuan follow. 365 hari kan sentiasa 4 tahun sekali tambah 1, 366. Atau 24. Yang bulan Februari jadi 29. Pasal kan itu ikut matahari, kita ikut bulan. Nampak bulan tu tengok-tengoklah. Satu benda yang saya perhatikan orang kita, yalah banyak orang tak tahu punya. Sebenarnya anak bulan yang tuan-tuan cari petang hari 29 tu, nampak tak? Ada garisan kecil. Itulah yang mufti-mufti duk intai. Bukan benda lain, ni benda garisan tu je. Bulan ni pada awal bulan macam tu, akhir bulan dia macam tu belah sini. Nampak garisan tu? Tu akhir bulan. Kalau awal bulan di sebelah kanan macam tu. Tu yang tengok tu. Kita pun kata apa pasal tak nampak? Kalau lain tak nampak nak macam mana? Kalau barang macam saya tunjuk macam ni kan, abang kita sini nampak, abang sini tak nampak. Apa yang kat sini? Macam tu lah angle sebenar dia. Yang penting kepala. Tapi alhamdulillah kan tahun ni kita dapat 2 tempat dapat anak bulan, Langkawi dengan Labuan. Wallahilhamd kan. Jadi tak ada pening kepala dah. Ini pelik tu. Tapi yalah, balik pada asal, fahamkan balik tentang tajuk apa penyakit ataupun musibah. Dia tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tak kira kesenangan, kesusahan, sempit, susah dan lapang dan apa saja, ia berlaku sebab Allah Ta'ala izinkan berlaku. Bukan sebab orang dirancang, bukan sebab orang tu rancang. Cara paling betul kita nak faham macam contoh macam ayat 102 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan kemampuan sihir. Kan sihir apa dia boleh buat. Allah Ta'ala nyatakan tentang dalam pertengahan ayat tersebut, fa yata'allamuna minhuma, lalu mereka manusia ni belajar daripada 2 malaikat yang Allah Ta'ala turunkan, Harut dan Marut tu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa dipisahkan dengannya, itu sihir yang dipisahkan dengannya di antara seorang tu dengan isteri dia. Dengan sebab sihir tadi boleh berpisah suami isteri. Itu power yang ada daripada dia. Tapi Allah Ta'ala kata apa hujung tu? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tak boleh mudaratkan siapa-siapa pun dengan izin Allah. Ini benda kena pegang. Pusing mana pun takkan siapa boleh buat apa-apa mudarat pada kita. Rancanglah apa benda sekalipun nak dibuat. Macam ni pesan pada Ibn Abbas. Kan dia kata, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kau kalimah. Dengar ni. Dia kata, ihfadillah yahfaduk. Jaga-jagalah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga engkau. Ihfadillah, peliharalah Allah Ta'ala punya halal haram, tajiduhu tujahak, engkau akan dapati di depan kau. Macam bila kita asyik jaga halal haram, sampai seolah Allah Ta'ala depan kita. Sentiasa kita nak buat apa, kita fikir Allah Ta'ala benarkan tak benarkan. Kemudian Nabi kata lagi, wa'lam, ketahuilah, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau nak minta apa-apa, minta kepada Allah. Wa yasta'anta fasta'in billah, kau minta tolong kepada Allah. Itu kita isytihar setiap hari dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita isytiharkan, sembah hanya Allah, minta tolong pun hanya Allah. Okay. Kemudian Nabi kata lagi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seluruh umat ni, seluruh umat kat dunia ni, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka bersepakat untuk memanfaatkan engkau dengan suatu perkara, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, takkan mereka memanfaatkan engkau kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan untuk engkau. Nak jadikan kau kaya ke, hebat ke, mulia ke, berpakat semua orang untuk bantu engkau, takkan mereka boleh buat kecuali dengan kadar apa Allah tulis untuk kau.
Apakah Allah Ta'ala bagi, itu dia kau akan dapat. Walau ijtama'u, kalau mereka berhimpun ala an yadurruka bi syai'in, untuk mudaratkan kau dengan satu perkara, la yadurruk, takkan mereka mudaratkan engkau, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali Allah dengan satu benda Allah telah tuliskan ke atas engkau. Allah tak tulis, takkan kita kena. Kalau kita kena sebab Allah Ta'ala dah tuliskan, stop situ je. So tak adalah kita pening siapa buat apa, ini buat apa, perancangan, buatlah perancangan yang dia nak buat, dan mereka takkan boleh mengalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah syiar kita umat Islam, bukan teori konspirasi, bukan takut Dajjal, tak. Dan itu benda-benda yang kena faham. Kita buat persiapan amal kita. Lebih cepat yang kita kena jaga adalah mati kita berbanding robohnya langit. Adalah kita kena jaga adalah mati kita. Apa kita nak jawab kepada Allah Ta'ala bila kita mati nanti, apa kita bawa, apa kita bawa, itu yang lebih penting. Tapi kadang-kadang orang kita ni sibuk. Saya jumpa satu kumpulan, dia simpan makanan untuk akhir zaman. Air mineral letak sampai di atas dinding, bilik penuh air mineral. Simpan beras, kicap, bihun. Ini kata tipu, ni kisah benar. Disimpan kononnya nak menghadapi akhir zaman, sebab ikut pada kalender geng-geng teori konspirasi, tahun depan Dajjal keluar. Tahun depan 2023 adalah tempoh untuk penguasaan Dajjal. Dia nak cakap macam mana, dia orang percaya kan. Kita dah kata berkali-kali, tak ada siapa tahu, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Tapi dia orang semua duk cakap macam tu. Dia ambil jalan, simpan kicap, bayar sewa, deposit. Nanti akhir zaman jadi kami nak tinggal dekat tempat ni. Nyuruh. Ada separuh lari hutan dah. Separuh daripada dia orang ni dah lari ke hutan, buka hutan sebagainya. So tuan-tuan dengar hutan untuk dijual. So dia orang kumpulan ni beli. Dia nak teroka hutan, teroka secara haram kan, kena tindakan mahkamah. So dia orang beli. Lepas tu yang ada timbul tajuk beli hutan. Ni cerita benar, kisah benar. Yang peliknya, tok-tok guru dia orang duduk kat bandar, anak murid dia suruh duduk dekat hutan. Bagus. Dia kalau mukmin, tuan-tuan bayangkan orang Kota Damansara ni semua lari ke hutan. Masjid kita ni siapa nak imarah kan? Semua Muslim yang rajin datang masjid ni tak ada. Masjid ni ada siapa? Tak ada orang lah. Faham tak? Ini benda pelik yang kita kata macam tak ada kaitan pun dengan agama. Pakai semua para anbiya, kita lihat dalam sejarah para anbiya, baca kisah semua para anbiya tinggal di bandar, bercampur dengan manusia, duduk dalam masyarakat yang rosak untuk baiki mereka, bukan lari dalam hutan. Tapi kita tengok masyarakat kita dah ada idea pelik. Ini termasuk kes ni lah, kes masalah penyakit ni lah. Dia kata lari penyakit lah, ini penyakit ni buatan orang. Dengar, kita akan mengalami proses tadi. Hidup kita memang akan berlaku berulang-ulang kali. Sejarah menunjukkan daripada zaman para Nabi SAW dahulu, bahkan sebelum zaman Nabi pun memang telah ada berlaku wabak penyakit. Sebab tu Nabi pernah SAW berikan panduan bila berlaku wabak penyakit. Nabi kata idza sami'tum bi ardin, kan, taun bi ardin, bila kamu dengar tentang wabak penyakit di satu negeri, kalau kamu berada luar, kamu jangan masuk. Nabi kata, kalau kamu di dalam, kamu jangan keluar. Dan Nabi janjikan siapa-siapa yang mati, bersabar, tunggu, tak keluar daripada tempat, sebab dia merebakkan penyakit tadi. Kalau dia sabar, dia tunggu, ikut perintah Nabi, dia mati syahid. Dia mati syahid. Pahala mati syahid dapat kepada dia. Itu juga dalam hadis Sahih Bukhari, bila Nabi kata kepada para sahabat, man ta'udduna syahida fikum, siapakah kalian kira orang mati syahid di kalangan kalian? Para sahabat kata, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa dibunuh di jalan Allah, dia dah mati syahid. Nabi kata, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau macam tu korang fikir, orang syahid umat aku sikit. Para sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun sebut, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa dibunuh di jalan Allah, dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah, mati, dia tak perang pun. Contoh macam orang pergi belajar untuk ilmu, dia fi sabilillah, mati syahid. Ataupun orang pergi perang tapi tak sampai pertempuran, jatuh kuda, mati, mata fi sabilillah fa huwa syahid. Kemudian Nabi sebut yang ketiga, wa man mata fi taun, maksud mati wabak penyakit, fa huwa syahid, dia syahid. Wa man mata fil batni, maksud mati kena penyakit dalam perut, fa huwa syahid, dia mati syahid. Wa man mata ghariqa, mati tenggelam, syahid. Sahibul hadmi, orang kena himpak bangunan, yang dikiaskan oleh para ulama kepada kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, kerana kematian tu sangat dahsyat, maka Allah Ta'ala hapuskan segala dosa mereka. Macam orang yang kena himpak bangunan, fa huwa syahid.
Ni Nabi sebut tentang syahid selain itu. Tapi yang Nabi sebut ketiga, lepas daripada orang mati fisabilillah, dibunuh di fisabilillah, mati fisabilillah, Nabi sebut mata fit ta'un. So benda tu kan baru, dah lama dah. Zaman Nabi lagi Nabi ingatkan para sahabat tentang pahala orang yang bersabar ketika berlakunya wabak penyakit. Sabar ni satu benda lah, masalah yang pertama sekali mulut lah. Jadi kita terang dulu, kalau orang tu kata sabar, ikut dalam Quran Karim, orang bersabar ni adalah alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Orang tipu mereka sebarang musibah, mereka kata kita ni milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kepada Allah kita akan kembali. So basically dia orang tak hiraukan apa jadi, dia orang redha dengan Allah Taala keputusan, kan dah buat penjagaan dan sebagainya, buat, tapi nak kena juga. Macam kes baru ni bila apa COVID-19 ketika tengah dahsyat, ada orang yang berjaga-jaga sangat, tak dia ruang sepatutnya dia kena sampai meninggal pun ada orang yang tak jaga-jaga, macam tu perangai, tak kena pun ada juga. Sebenarnya bukan kita punya aturan kan, kita balik pada asal kita ambil penjagaan, tapi masalah berlaku ke tidak terpulang kepada Allah SWT punya keputusan. Okay. So dia kata kat sini, wahadil ayatu, bukti ini atau tanda ini yang Nabi sebutkan tentang berlaku penyakit ni, dia kata telah muncul pada umat Islam. Umat Islam kita kira daripada zaman Nabi lah. Daripada zaman Nabi tu permulaan muncul dia pada dalam tahun Amwas. Amwas yang bertempat di Syria. Sekarang di Syria ada satu kawasan nama Amwas. Jadi tahun Amwas pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lepas penaklukan Baitul Maqdis, kan jajahan Islam dah besar sampai ke sana. Ketika itulah berlaku kisah ni. Berlaku di mana? Berlaku wabak penyakit. Wadzalika, dan itu adalah sesudah penaklukan Baitul Maqdis, di mana tersebar ketika itu penyakit taun. Ada kata kolera, ada kata macam-macam lah, kita tak tahu. Sebalik pada asal ada disebut dalam hadis, dalam kisah sirah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia mati di sana. Bila dia mati tu, Mu'adz bin Jabal yang mati, ketika tu dia tengok kat tangan dia ada macam kehitam-hitaman, tanda. Sampai dia kata, aku tak adalah suka satu benda di dunia ni lebih daripada apa penyakit yang aku kena. Dia ketika para sahabat kena penyakit tu, dia ada pecah pada dua kumpulan besar. Dan majoriti mereka redha je kena. Ketika tu macam Abu Ubaidah bin Jarrah, bila berlaku wabak penyakit ni, kalau kita buka dalam Bidayah Nihayah Ibn Kathir atau Tarikh Tabari, kita akan baca kisah dia bercakap depan orang ramai. Dia kata apa? Dia tidak adalah penyakit ini kecuali janji Nabi kamu. Dia cakap dah, ini janji Nabi kamu yang tak jadikan rahmat untuk orang beriman. Dia kata, aku harap aku mendapat satu habuan daripadanya. Dia minta. Kita minta jauh kan? Tak, dia minta. Abu Ubaidah bin Jarrah minta. Lepas dia mati, dia kena. Lepas dia minta tu, tak berselang beberapa hari, dia kena, dia mati. Kemudian Mu'adz bin Jabal ganti dia pun sebut yang sama. Mula dia minta untuk keluarga dia, anak dia kena, mati dulu. Kemudian dia minta untuk diri dia, mati pula dia. So jadi maksudnya para sahabat ketika tu bila berlaku wabak penyakit tadi, diorang dah dengar Nabi kata kira 6 perkara sebelum berlaku kiamat. Bila berlaku benda berkenaan, dia kata ini janji Nabi kamu. Diorang bukan cakap apa-apa tak, ini janji Nabi. Dia boleh minta pula, pasal Nabi kata mati wabak penyakit ni, mati syahid, dia minta pula mati. Kita tengok macam apa hal kan. Okey, ini satu kumpulan. Dan bila seorang mati tahun 18 Hijrah, dia kata apa, di tengah orang Islam di Amwas, bumi di Syam pada tahun 18 Hijrah, mana Umar perintah ketika itu dalam 5 tahun lah lepas Umar merintah. So Umar merintah daripada tahun 13 Hijrah, Rasulullah wafat 11, Abu Bakar perintah sampai 13, lepas tu Umar start perintah 13 sampai 23 Hijrah. Umar merintah Islam, merintah negeri Islam selama 10 tahun. So ketika 5 tahun lepas dia merintah, tahun 18 berlaku kisah ni. Jadi kata mati dengan para sahabat bukan ketika itu 25,000 orang. Dan ketika itu sangat besar. Kita dengar jumlah kita ni macam ni kan, zaman diorang rakyat bukan ramai sangat pun, dan tak ramai macam zaman kita padat. Dan kita macam sekarang ni kan, bukannya rumah macam ni semua saya ada.
kawasan tepi laut. Dulu orang tak tinggal, zaman kita sekarang tinggal. Sebab bila zaman dahulu macam tsunami di Aceh dulu, boleh mati sampai habis suku juta jumlah tersebut, berbanding Krakatawa. Krakatawa dulu satu gunung berapi yang meletus di Indonesia. Dia lagi besar daripada apa yang berlaku tsunami dulu di Aceh. Sebab Krakatawa tu meletus akhir 1800, dia punya gelombang tsunami dia pusing bumi 7 kali. 7 kali pusing. Tapi ketika tu tak ada kematian macam zaman kita, sebab orang tak tinggal tepi pantai. Sebab zaman dulu orang takut duduk tepi pantai, takut hantu. Lepas tu dah moden ni kan, resort tepi pantai, semua lepak tepi pantai. Kita buat tu, dia punya jumlah tu macam tu. Macam juga zaman dulu, dia macam wabak penyakit pada zaman mereka ni sikit kita dengar, sebab diorang nak travel lambat. Travelling pakai unta ni bukan laju. Tuan tahu kan jumlah kenapa lepas dibincang-bincang, Ibn Selangor pun dah keluarkan, 2 marhalah tu adalah 80 km. 80 km kan, 2 marhalah. Marhalah tu sebenarnya satu marhalah, satu trip perjalanan unta. Unta tu kita bagi dia jalan satu hari, dia dalam sehari dia buat 2 trip. Satu trip dia jalan dalam 40 kilo. Kemudian kita bagi rehat, makan, jalan pula. Trip kedua dia akan jalan lagi 40 kilo. Sebab tu 2 marhalah. Lepas tu para ulama bercanggahan pendapat tentang jarak marhalah tu berapa. Sebab unta kan beza, ada tua muda, ada musim sejuk, musim panas, ada bawa barang banyak, barang sikit. Jadi kilometer tu tak sama. Banyak orang sebut 2 marhalah, 2 marhalah. Awak tak tahu 2 marhalah tu apa benda? Ini saya bagi tahu. 2 marhalah tu adalah 2 trip perjalanan unta sehari semalam. So, unta kalau berjalan sehari semalam dia ada 2 trip. Satu siang, satu malam. Dia pasal rehat, jalan balik. Bukan laju pun unta jalan. Tuan tahu kan unta berjalan slow. Dia kan unta lumba tu. Unta tu buat orang dia ketek kan. Dia jalannya tu. Itulah marhalah dia. Di zaman dulu nak bermusafir ni makan masa. Segala penyakit tu datang keluar kan daripada satu kampung tadi. Dalam perjalanan tu orang tu mati dah. Tak dan sampai kampung lain. Tapi zaman sekarang jangan kan. Dengan kita kapal terbang kita ada kan. Pejam mata sampai tidur dekat. Kita naik kapal terbang daripada KL pergi Kota Baru. Naik kereta lama kan. Tapi naik kapal terbang kan laju. Sejam sampai dah. Lepas tu kan terbang pula tempat lain sampai dah. So kadang peribakan tu lagi dahsyat sebenarnya. Tu beza kan. Tapi zaman mereka dahulu jumlah rakyat 21,000 tu, 25,000 mati tu adalah besar. Dari mana mati tadi? Di antara mereka adalah orang amanah umat ini, itu Abu Ubaidah bin Jarrah, amin hadil ummah, sahabat Nabi yang dia terbunuh bapa di perang Badar. Yang dalam surah Al-Fatih Allah Ta'ala kan, la tajid qauman, kau takkan, surah Al-Mujadalah, la tajid qauman, kau takkan dapati Muhammad satu kaum yang yu'minu bil yawmil akhir, beriman Allah di akhirat, yuhibbuna man dikata yuwadun man adallah wa rasulah, mencintai siapa yang musuhi Allah dan Rasulnya. Dia antara orang yang disebut dalam ayat berkenaan, yang mana dia elak untuk bapa dia serang dia dalam perang Badar. Dia ngelak-ngelak, akhirnya terbunuh bapa dia sendiri. Dia orang yang membenarkan janji. So bila ada perjumpaan dengan Nasrani Najran, dia minta Nabi hantar wakil. Nabi hantar Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi kata ini orang amanah umat ini, orang paling amanah umat ini. Dia dirikan gubernur oleh Umar di Syam. Dan ketika berlaku penyakit ni, saya ulang balik, dia kata apa? Dia kata ini janji Nabi kamu. Allah tak jadikan rahmat untuk orang beriman. Aku harap aku dapat satu habuan daripadanya. Dia minta dia kena wabak penyakit berkenaan, dan dia kena, dia mati. Mu'adz bin Jabal mati, anak dia mati. Tapi lepas ke mereka ramai-ramai dia mati. Ketika tu Umar duduk di Madinah, dan Umar nak masuk mulanya. Asalnya Umar nak masuk sampai di sepadan, Abu Ubaidah bin Jarrah belah sana, dia belah sini. Jadi Umar musyawarah dengan para sahabat. Majoriti mereka kata jangan masuk. Dan cuma ketika itu mereka tak dengar hadis daripada Rasulullah SAW, yang mana yang Abdurrahman bin Auf, dia hafal hadis berkenaan. Bila Umar buat keputusan untuk tak masuk, dia datang, dia bagi tahu, aku ada ilmu daripada Rasulullah tentang perkara ini. Aku ada ilmu dari Rasulullah tentang perkara ini. Lepas tu dia bacakanlah hadis yang Nabi kata, kamu mendengar tentang wabak penyakit satu negeri, kamu dulu kamu jangan masuk, kamu dalam kamu jangan keluar. Jadi dia ketika itu para sahabat yang tak dengar hadis tadi, diorang bincang, semua keputusan tak masuk. Dan ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah, bila Umar tak nak masuk,
Dia pergi cakap dengan Umar, dia mulut dia boleh tahan juga kan. Dia berkata dengan Umar, lari daripada qadar ke wahai Umar, kau lari dari qadar Allah Ta'ala ke wahai Umar. Umar kata, aku lari dari qadar Allah kepada qadar Allah. Mana qadar sakit pada qadar sihat. Macam tuan lapar, tu qadar Allah. Ada hari tak makan, tak lapar. Ada hari makan banyak pun masih lapar. Okey. Jadi sekarang ni lapar dengan kenyang tu qadar Allah. So kalau tuan-tuan ditimpa dengan satu qadar, ini lapar, so tuan-tuan kena buat apa? Makanlah untuk balas balik qadar dengan qadar. Tuan-tuan mengantuk, buat apa? Tidurlah. Kan, dahaga, buat apa? Minumlah. Jahil, belajarlah. Tunggu kat rumah, macam betul rasa pandai. Bila nak pandai kan? Macam bila kita tegur orang bab berkenaan belajar apa, tadabbur Al-Quran, kita kata belajar tadabbur Al-Quran boleh, bagus, tapi tuan-tuan kena faham dengan tafsir sekali. Sebab tafsir ni maksud dia kena tahu maklumat ayat tadi atau perkataan tadi zaman Nabi, zaman para sahabat faham macam mana sebelum tuan-tuan nak pakai. Sebab zaman sekarang banyak orang kadang buat tadabbur Quran ni seronok sangat pergi. Sebab tak payah belajar bahasa Arab, tak payah belajar lah benda-benda yang lain ni. Cuma dengar ayat tadi, cuba fahamkan sendiri, fikirkan. Itu dia cuba try pakai. Tapi masalahnya benda macam ni seronok buat, tapi masalahnya tak dapat tepat dengan apa dikendaki. Sampai sekarang masih lagi bila jumpa orang buat cakap benda-benda tak betul, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu daripada dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah dalam ayat berkenaan maksud dia kufur, bukannya tuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab tak ada kalimah fitnah, tak ada tuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab tuduh tanpa bukti dipanggil tuhmah. Dalam bahasa Melayu ada pakai mentohmah. Ni bantai kita jumpa, awak jangan fitnah saya. Ini jaga-jaga sikit. Sampai sekarang kita yang perhatikan, tak buka tafsir, dia tak tahu kalimah fitnah tu maksud apa dalam ayat tadi. Sebab tu dia pakai selamba dia. Awak berfitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu bukan. Tajuk ni kalau tuan buka ayat berkenaan ayat 191 surah Al-Baqarah, itu berkenaan dengan tajuk perang. Kes dia orang-orang musyrikin duk mengejek kepada orang Islam, kenapa perang di tanah haram, perang di bulan haram. Kata ikut perintah Tuhan, tapi tanah haram, bulan haram korang langgar. Jadi Allah Ta'ala jawablah, waqtuluhum haitsu kiftumuhum, perangilah mereka manakala saja kamu temui mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka macam mereka usir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan kufur itu lebih dahsyat daripada peperangan. Kufur bukannya tuduh tanpa bukti. Ayat tengah bincang tentang perang, awak pergi bantai ke sana. Jadi salah fahamlah. So, jadi maksud dia bila Abu Bakar bin Jarrah dia cakap pada Umar, kau lari daripada qadar ke wahai Umar? Umar kata, aku lari dari qadar Allah kepada qadar Allah. Melari daripada qadar. Macam kita nampak depan ni jam, awak nak rempuh juga jam tu ke awak nak pergi keluar daripada highway tadi masuk jalan kampung? Ini pilihan kita. Ini qadar dengan qadar. Kita nampak sesak, kita pusing. Nampak restoran ni penuh, pergilah restoran yang kosong. Beratur juga kan, rajin orang cerita beratur. Sekarang zaman beratur ni kuat semua orang beratur nak masuk restoran. Dia macam, yelah bukanlah kita belagak, tapi macam ada kedai lain kau pergi makan makanan tadi, bukannya Singapura kadang kecewa kat makan pun. Nak fahamkan, kita kata benda tadi kita ada qadar. Allah Ta'ala beri pada kita ketentuan, Allah Ta'ala beri pada kita ketentuan yang lain untuk kita gantikan dengan tajuk tersebut. Kita sakit, kita berubat. Lapar, kita makan. Haus, kita minum, untuk balas balik qadar dan qadar. Okay. Lepas tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia balik ke Madinah. Kemudian dia hantar gubernur dia di Mesir, itu Amr bin As. Amr bin As ketika masuk Syam, dah mati dah ketika itu Abu Bakar bin Jarrah, dah mati Muaz bin Jabal. Maka bila datang Amr bin As, dia buat satu keadaan yang lain. Dia tak cakap macam Abu Bakar bin Jarrah, dia tak cakap macam Muaz bin Jabal. Dia kata apa? Sesungguhnya penyakit ini adalah seperti api. Api, kan api. Bila kamu berdekat-dekat, maka semua akan kena, kan? Terbakar. Dia kata, jadi pergilah kamu semua, tinggalkan bandar ni. Pergilah semua ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, jangan campur dengan orang. Ketika itu ada seorang lelaki, ya, Amr bin As, dia masuk Islam lewat. Dan kena ingat, dia sahabat Nabi, tapi dia masuk Islam lewat. Islam dia adalah selepas perjanjian Hudaibiyah. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Selama
Nabi berdakwah dulu, dia adalah antara penentang Nabi. Tapi bila tahun ke-6 Hijrah, perjanjian Hudaibiyah, dan banyak ada ketua-ketua orang musyrikin dah mati, dia mula ditanya oleh orang ramai, apa nak buat sekarang. Ketika dia terfikir, dulu dia ikut pakcik-pakcik dia, atuk-atuk dia yang lawan Nabi. Tapi bila lepas daripada itu, dia fikir sendiri dan dia akhirnya masuk Islam. Dan dia menjadi pembantu Islam yang kuat. Umar lantik dia jadi gubernur di Mesir. So bila dia masuk, dan Amr bin As ni dia seorang bijak. Sebab tu dia dulu pernah dihantar oleh musyrikin Mekah untuk dapatkan balik Nabi dan juga para bukan Nabi, semua para sahabat yang masuk Islam yang lari ke Habsyah, untuk tarik diorang balik. Diplomat yang dihantar oleh Quraisy adalah Amr bin As. Dia seorang bijak. Dia seorang bijak. So apa dia buat? Kan apa jadi dalam dia masuk Islam pun dia masih membijak. So jadi bila dia masuk ke Syam, dia pun berucap. Dia kata sesungguhnya penyakit ini adalah seperti api. Bila kamu dekat-dekat, maka dia akan semua terbakar. Jadi aku arahkan kamu semua pindahlah ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, asingkan diri. Sebab kalau ada orang tu kena, mati-mati situlah, tak ada tempat lain. So jadi ketika dia cakap macam tu, seorang lelaki sahabat Nabi yang lama masuk Islam, dia bangun. Dia kata, kadzabta, engkau berbohong. Dia kata aku dahulu Islam ketika engkau lebih hina banding keledai aku. Maknanya kawan tu kan masuk Islam awal, Amr bin As kan masuk Islam lewat. Dia boleh kata engkau dulu pernah lebih hina banding keledai aku, dan ketika tu aku dah Islam dah, aku sahabat Nabi, engkau masih lagi bukan Islam. Amr bin As diam, tak hukum dia. Amr bin As kata, aku takkan hukum kau, tapi dia kata siapa yang tu ikut, dia keluar. So dia tinggalkan bandar, semua lari duduk kat atas bukit, lari ke lembah-lembah, sampailah wabak penyakit tu hilang, baru mereka kembali balik. So kalau tuan-tuan nak fikirkan berkenaan dengan tajuk masjid pernah dikosongkan, bukan tak pernah. Hatta Masjidil Haram sendiri pun, kalau tuan-tuan tengok sejarah, kes banjir. Tuan-tuan nampak gambar orang berenang dekat keliling tawaf dan berenang. Itu sebenarnya pernah jadi kes Masjidil Haram ditutup beberapa minggu sebab kerana air naik. Jadi ada orang berenang mati. Berenang tak pandai berenang, mati. Jadi masjid pun tutup sebab nanti kena masuk dah berenang lagi mati. Yang tawaf berenang ada lah, tapi masalah yang mati berenang pun ada. Jadi diorang tutup masjid beberapa hari lah, ikutkan. So benda ni bukannya benda baru. Cuma kita yang tak pernah belajar sejarah mungkin akan kata, apa ni? Ini benda yang tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Sedangkan para sahabat dan Nabi pernah buat perkara ni. Cuma kita belajar. Jadi sebab tu wabak penyakit yang berlaku pada zaman Umar tu, itu adalah petanda yang Nabi sebutkan. Tunggulah lepas 6 perkara lepas kematianku, lepas sebelum kiamat, kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian wabak penyakit yang mencabut nyawa, meragut nyawa dengan kamu seperti sesama kambing, dan telah pun berlaku tanda berkenaan. Yang kita tak usah pelik kalau berlaku pada zaman kita pula. Wallahil hamd. Okay, jadi itu kita bincangkan. Nanti insyaAllah kita sambung lagi. Nanti yang keempat adalah melimpah ruahnya harta. Itu kita akan bincangkan insyaAllah. Tanda-tanda yang disebut akan berlaku. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.